Tes. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam-macam pagi-pagi ya. Allahumma salli ala Muhammad. Bab yang ke-100, muka surat 194. Kemudian buku lama, muka surat 191. Dah siap sedia dengan buku ke? Siti Nasurafiha. Okey, nama baru ni. Herli Zulkifli, apa khabar? Wan Radia, Zaliha Zainal Zaitun Zin, Wahidah Ida, Mahani Mustafa, Habibah Rasul, Masliza Bagiran, Siti Anisa Mansur, Salina Salihuddin, Masya Allah, Nur Aini Abdul Rahman, Mazarela Ayagaus, Fatimah Umar, Shalina Jasni, Suryani Hamzah, Siti Atikah Tukimin, Hanidah Mansur, Hamidah Sa'ad, Hatijah Abdullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, 200 orang dah kita start dah ni. InsyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 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 Baik, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat? Alhamdulillah, muslimin muslimat. Kak Romna Mansuri dari Singapura pun ada pagi ni. Masya Allah, tabarakallah. Ya, saya bahagia dan ceria pada pagi ini. Buktinya saya pakai tudung bunga-bunga. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pertama, ada beberapa kegembiraan anda kena raikan bersama-sama dengan Ustazah. Pertama, kita mengulang sebut setelah beberapa tahun. Salam Maulidur Rasul. Salam Maulidur Rasul. Kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan zalimi diri, jangan zalimi lidah lisan kita, jangan zalimi hati kita sendiri. Berakhir hari ini yang memperingatkan tentang lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi lidah kita tak berselawat, tetapi hati kita sunyi daripada mengenang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kerugian yang sangat besar. Dan kita munajatkan doa di setiap helaan nafas kita, semoga layaklah kita ini mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu hari ni kita kena ceria, sebab tu hari ni kita kena rasa bahagia, khususnya para muslimat. Kerana apa? Tanpa lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus kepada kita menjadi Rasulullah, utusannya Allah. Allah. Mungkin wanita masih lagi dipijak-pijak, diinjak-injak sepertinya zaman jahiliyah dulu. Tetapi lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minaz zulumati ilan nur, daripada kegelapan kepada cahaya. Masya Allah, apa cahaya yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Selain Rasulullah itu sendiri adalah rahmat untuk seluruh alam, juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa, Masya Allah, tabarakallah, itulah dia kalamullah, Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah dia kata-katanya Allah. Itulah dia yang membugarkan jiwa. Itulah dia yang menenangkan hati. Itulah dia yang dulunya gelap, kini kembali bercahaya. Kepada siapa? Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Kepada orang yang sentiasa ingin kembali kepada Allah,
mengikut contoh baginda Rasulullah, nak ikut apa pesanan-pesanan Allah dalam Quran, nak tinggal segala larangan-larangan Allah dalam Quran. Itu pertama. Kedua, memanglah saya kena ceria sebab Masya Allah tabarakallah, hari ini saya pun nak cakap sahabat-sahabat, 20 tahun yang lepas, tanggal 12 Rabiul Awal, saya dinikahkan dengan Ustaz Azwan Ali. Dinikahkan ke nak bernikah macam tu. Lepas tu semalam, lepas kuliah saya di Masjid Al-Hidayah, saya sangat rushing sebab lepas kuliah hadir, saya kena kuliah online untuk sekolah punya program Maulidur Rasul. Jadi, saya tak sempat balik. So, saya tumpang rumah Noni Nadiah, tim khidmat. Okey, saya tumpang berlive di rumah beliau sebab rumah beliau ini, sahabat kita, dekat dengan masjid saya berkuliah semalam. So, saya berkuliah di situ, saya tak sangka lah tim khidmat si Jaja, Zura, Husni, semuanya ada di situ. Lepas tu, lepas saya live tu, tim khidmat hadiah ke Ustazah. Ini bukan Ustaz hadiah tau, ini tim khidmat hadiah. Terbalik ke I love you dia tu. So, saya dah berazam dah pagi ni saya nak tunjuk. Saya nak tunjuk dekat Latahzan. Kenapa I love you ni saya nak tunjuk dekat Latahzan? Sebab tim khidmat faham sangat Ustazah dia memang tak sempat. Ustazah dia memang takkan sempat. Tim khidmat kata, Ustazah nah, besok Ustazah pergi bagi dekat Ustaz, dia kata. Ingatkan dia apa love dekat Ustazah. Dan hari ni, semalam Ustazah dah tunjuk dekat Ustaz lah. Tengok tim khidmat beli, suruh tunjuk dekat Ustaz dia. Lepas tu bukan mereka yang love Ustaz, mereka suruh Ustazah, mereka pergi bagi dekat Ustaz. Okey, tersenyum-senyumlah kawan tu petang semalam Ustazah balik mengajar. Lepas tu pagi ni Ustazah berazam sebelum dia kempeh kan, sebelum dia kempis, Ustazah nak tunjuklah dekat tim Latahzan. Masya Allah. Ya, Nuridah Makno, tim tim khidmat hadiahkan. Sebelum dia betul-betul lembik ni, jom kita tunjuk dekat tim khidmat. Masya Allah, tabarakallah. Lepas tu dengan roti jala kala hijau, memang kegemaran kala Ustaz lah. Okay, roti jala apa? Roti jala jelita, kan? Dia tulis happy anniversary. Saya kata, apa hal Ustazah datang untuk live je ni? Mula-mula tak jadi. Lepas tu Alhamdulillah, jadi pula. Dia kata, kalau tak jadi, tak jadilah plan kami semalam lah, tadilah maksudnya kan. Jadi, muslimat dirahmati Allah, itu kedua. Yang ketiga, rasa bahagianya sangat hari ini kerana kita sampai kepada perkara yang ke-100 dalam bab Latahzan. Anda ingat ketika 50 dulu, Ustazah minta anda komen di ruang komen apa yang syok dalam Latahzan ni. Masya Allah, tabarakallah. Okey, hadiah belum sampai kepada anda. Lama sungguh. Kita maafkanlah tim khidmat ni. Sebab apa? Sebab kita nak memilih kan. Lepas tu, Allahu Akbar, sesuatu yang sangat istimewa tak boleh lama-lama. Sampailah kepada bab yang ke-100. Cuba anda beritahu sampai kepada bab yang 100 ni di ruang komen, apa rasa anda berlatahzan setiap hari dengan Ustazah. Okey, jangan cerita saya suka latahzan sebab tudung Ustazah cantik. Saya suka latahzan sebab background belakang hijau putih tu tak ada kena mengena. Ustazah takkan baca komen macam tu. Cuba komen kesan latahzan 100 episod ini, cewah episod, kepada hati dan jiwa anda. Mungkin sebelum ini ada orang yang bersedih, tetapi setelah dengan Latahzan, mungkin sebelum ini ada orang yang macam-macam kan jiwa raga kita ni. Tapi sekarang, Masya Allah, tabarakallah, jadi sempena hati Ustazah yang berbunga-bunga menyambut Maulidur Rasul. Masya Allah, tak percaya dengan anugerahnya Allah kan. Kita dulu macam kanak-kanak riang zaman semula-mula nikah kan, tiba-tiba dah 20 tahun, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian kita dah sampai Latahzan bab yang ke-100. Ini hadiah paling istimewa bagi Ustazah, sahabat. Kerananya saya sendiri tak menjangka bahawa kita mampu untuk sampai kepada 100 ini. Jadi Kak Siti Azmahani yang sentiasa istiqamah, tolong tepuk tangan penuh kesyukuran. Ya Allah, istiqamahkan kami sehingga ke akhir hayat kami. Bukan akhir bab, ke akhir hayat kami. Semoga insya-Allah muslimin muslimat dirahmati Allah,
Istiqamah yang penuh mujahadah. Mujahadah tahu, sangat mujahadah. Kadang-kadang kalau tak larat pun, ya Allah kuatkanlah ya Allah, sebab nak berlatahzan dengan muslimin dan muslimat. Masya Allah, tahniah untuk anda semua. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terbaik Faridah binti Yusuf Fiz. Saya suka kalimah ini, rasa lebih positif. Kita tak nak positif COVID, tapi kita nak positif minda dan hati. Subhanallah. Terbaik Kak Salwa Muhammad Arif, lebih percaya kepada qada dan qadar. Meremang pula bulu rumah saya. Sebab apa? Ini yang kita nak. Dia pelajaran macam motivasi. Tapi bila kita belajar, jatuh cinta akan ilmu ini kepada hati, tanpa kita sedar mempercantik akidah kita. Tanpa kita sedar menumbuhkan semangat kita untuk belajar bab lain-lain dalam agama. Allahu Rabbi, tidak ada ruginya kalau orang yang istiqamah menekuni. Sebab tu saya dari di awal-awal saya tulis siapa kacau lah pula belon ni. Okey, mana nak letak ni? Sekejap campak dulu. Okey, cun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, lepas tu saya pakai tudung hadiah daripada anak murid. Okey, tudung hadiah anak murid ni kena ambil gambar sekejap. Sebab nak suruh dia tengok latahzan. Saya nak suruh dia tengok latahzan sekejap. Dia selalu ada juga ni, tapi tak muncul lagi hari ni. Kisah no, kita hantar kat dia mai. Jom latahzan. Noti tak Ustazah, suka dengan nyakat orang pagi-pagi. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bab yang 100 ini, jangan bersedih kerana Allah mengabulkan permohonan seorang musyrik, apalagi terhadap seorang muslim yang bertauhid. Masya Allah, muslimat dirahmati Allah. Saya takut sebenarnya nak baca awal-awal perenggan ini kerana khawatir kita ni disalah anggap. Dan bukan kebetulan, tadinya saya scroll sekejap Facebook, muslimin muslimat dirahmati Allah, saya terbaca tulisan daripada wartawan dalam Harakah. Harakah, anda suka ke anda tak suka, itu bukan urusan Ustazah, tapi saya suka apa yang saya baca. Mana pula dah perginya hilang. Pertama, muslimin muslimat dirahmati Allah, pertama dia menyebut tentang Syahruhan. Betul ke makhraj dia? Syahruhan. Syahrukan. Kan tak tahulah makhraj dia betul ke tidak. So dia ni dulu agamanya Islam. Tapi bila saya tengok di ruang komen tu, ada yang kata lama dah dia tak Islam. Dia cerita tentang kehebatan di dalam filem. Walaupun nyanyian-nyanyian yang digilakan oleh orang Malaysia ni sebenarnya bukan suara dia pun. Muslimin muslimat. So penulis ni hanya nak fokus, berhati-hati wahai orang Malaysia. Kita dah lama tergila-gila dengan filem Hindustan, sehingga kan kita tak sedar di setiap movie itu mesti ada adegan di kuil. Walaupun pelakonnya adalah Islam. Okey, macam mana ritual agama yang dia lakukan, mesti di setiap filem Hindustan, filem lawak, filem sedih, filem perang, apa sahaja, mesti ada adegan di kuil. Pada suatu hari dia bercerita tentang seorang ustaz yang menyatakan suka sangat hidangan di rumah tu mesti filem Hindustan. Pada suatu hari dia bawa anak dia di belakang, meremang bulu roma nak cakap. Dia bawa anak dia di belakang, sangkut jam. Sangkut jam, dia terpandang dekat cermin. Belakang anak dia tengah pandang dekat kuil di tepi jalan. Buat macam mana? Macam mana yang orang-orang Hindu duk buat tengah sembahyang tu. Lepas tu dia perhati je. Kemudian dia tanya anak dia, mana dia dapat macam tu? Kenapa? Dia kata dia tengah sembahyang. Dia minta kepada Tuhan dia supaya ditunaikan segala hajat dia. Na'udzubillah. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Itu fasa satu ketika dulu. Sekarang mungkin anak-anak muda kita sudah kurang dengan filem Hindustan. Ini kisah benar yang ditulis, muslimin muslimat dirahmati Allah. Kemudian sekarang ini anak-anak Malaysia sudah gila dengan apa? Muslimin muslimat dirahmati Allah, dengan filem Korea, drama-drama Korea. Dan berapa banyak kajian menunjukkan drama Korea ini, cara hidupnya orang Korea yang sepertinya jelas menghalalkan zina.
Okey, so dalam perbuatan-perbuatan aktor yang berlakon itu, muslimin muslimat dirahmati Allah, adalah biasa untuk melawan perintahnya Allah tentang wala taqrabuz zina. Kenapa dalam Quran Allah tak cakap jangan buat zina tu? Tak. Allah cakap jangan hampiri zina. So, adegan-adegan yang melemahkan jiwa, yang membugarkan nafsu syahwat, itu kerap acap kali kita dipertontonkan dalam filem-filem Korea dan mendorong kepada perbuatan zina. Okey, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Saya baca 2 poin utama yang dia tulis. Okey. Jadi saya terangguk-angguk mengiyakan. Kita ada masa tadi sebelum start Latahzan, Ustazah pun scroll lah sekali lalu komen-komen. Ustazah sedih muslimin muslimat dirahmati Allah. Tidak ada satu pun daripada komen itu komen yang membina, yang bercakap baik, yang positif. Mentang-mentang tulisan itu ditulis di ruangan Harakah Daily, okey, tiba-tiba dia keluar perkataan-perkataan yang apa nak jadi dengan mentaliti kita? Anda nak berpandangan politik apa, silakan. Tidak ada paksaan. Anda nak suka tokoh mana, orang mana, silakan. Tapi jangan gunakan lidah jari penuh kebiadaban. Saya percaya bukan sahabat-sahabat Latahzan, tapi sayu hati. Teguran 2 perkara ini, pertama filem Hindustan yang boleh menjejaskan akidah, kedua filem Korea, kalau kita tidak bendung sahabat-sahabat, boleh menjebakkan anak-anak muda kita terjebak dengan zina dengan begitu mudah. Harus kita pegang sungguh-sungguh. Harus kita rasa macam ini masalah umat. Tetapi mereka mentertawakan, mereka menempelak hanya kerana dia duduk dalam penulisan. Macam mana nak cakap, semua orang tahulah Harakah ni pas punya kan sahabat-sahabat. Tapi bahasanya seperti manusia yang sudah tidak bertuhan. Bahasanya seperti orang yang tak boleh ditegur dah. Bahasanya seperti orang yang dah tak boleh menerima nasihat. Saya sedih. Okay, kenapa jadi macam ni sahabat-sahabat? Jangan tanya nanti pilihan raya kita nak undi apa. Tapi kita ni manusia. Bila mana hati dah tak boleh menerima nasihat, macam mana lagi kita nak hidup di atas muka bumi Allah yang penuh bersesak-sesak dengan maksiat. Makin akhir zaman, makin na'udzubillah. Bayangkan yang bercakap nasihat tu mak kita, guru kita. Wartawan menulis dalam kebaikan, sikit tak masuk isu politik, tiba-tiba kita kata sahabat-sahabat dirahmati Allah, mereka ni orang-orang durjana. Kenapa? Apa yang ada pada minda kita, apa yang ada pada hati kita. Sebab itulah hati kita bila suka, sahabat-sahabat, orang tu tak betul pun kita kata dia bagus. Bila hati kita benci, orang tu bagus pun kita kata tak betul. Apa ada pada hati kita? Patutlah pesanan-pesanan, seruan-seruan untuk tazkiyatun nafs, membersihkan hati, membersihkan jiwa kita, itu sangat-sangat penting pada kehidupan para salafus soleh, ahli-ahli sufi. Masya Allah, tabarakallah, malunya kita dengan mereka. Macam mana nak membersihkan hati bermula dengan lidah. Kalau kita zaman ni bermula dengan jari, aku geram ni, macam dah dia tu betul sangat, dia cakap gini, aku rasa macam ish, tak boleh ni kalau aku tak cakap. Maka yang keluar tu adalah perkataan-perkataan yang sangat jahat dan memalukan Islam. Na'udzubillah. Okay, saya sedih. Okay, dah seronok-seronok, ceria-ceria, bahagia-bahagia, tiba-tiba jadi sedih. Tolonglah sahabat-sahabat, apa sahaja nasihat Ustazah membaca bukan sama sekali atas dasar kita berpolitik apa, berparti politik apa, tapi Ustazah membaca itu sebagai nasihat. Ya Allah, takutnya betul lah kalau ni, bukan semua sahabat-sahabat muslimin muslimat, tapi adegan-adegan dalam filem itu kalau hari-hari anda dihidangkan, sama dengan anda lah sahabat-sahabat, tiap-tiap hari anda dihidangkan dengan Latahzan. Kadang-kadang mana-mana yang rakan Facebook Ustazah baca status dia, Ustazah senyum. Senyum syukur, senyum bangga. Ya Allah, kan ini daripada kitab Latahzan. Kata-kata Dr. Aida Al-Qarni, sejuk hati mak guru. Bila bercakap muslimin muslimat, sahabat-sahabat, Ustaz kadang-kadang sampai boleh kenal sahabat-sahabat yang rapat dengan Ustazah. Kadang dia balik, dia membawang juga. Membawang, bukan tak membawang. Apa membawang dia tu yang abang dengar si Polan tu bercakap tadi dah macam awak bercakap dah. Bukan saya bercakap bang, tapi dia pendapat daripada kitab Latahzan tu.
Bukan saya bercakap bang, saya ni pindahkan je, tapi dia dapat daripada kuliah semalam tu. Indah sahabat-sahabat. Sebab apa yang kita dengar, apa yang kita pandang, siapa yang kita duduk sebagai rakan taulan, itulah yang akan mempengaruhi apa yang kita nak cakap, apa yang kita nak tulis. So please, Nabi SAW tak pernah silap. Apa yang Nabi SAW tak pernah silap, Nabi suruh kita cari kawan yang betul, kawan yang baik, supaya wangilah seluruh kehidupan kita dari dunia sampai akhirat. Terima kasih yang dah menulis sempena 100 episod La Tahzan ini anda meluahkan rasa. Okay, sebenarnya itulah rasa anda. Anda tak boleh bohong diri anda sendiri. Makin positif, makin mendekat dengan Allah, makin boleh terima ujian. Masya Allah, tabarakallah. Okay? Baik, muslimin muslimat dirahmati Allah. Kenapa Ustazah tiba-tiba teringat Hindustan, teringat Korea? Okey, muslimin muslimat, sebab tadi satu Ustazah terbaca, kedua bila kita baca bab 100 kitab La Tahzan, kita tak seronok sebenarnya menyebutkan nama-nama tokoh-tokoh yang non-muslim. Tetapi apa tujuan Dr. Aida Al-Qarni? Nak menceritakan Islam jauh lebih ramai tokoh-tokoh yang begitu, kalau bukan daripada lisan tokohnya, tetapi dia datang daripada kalamullah, kata-katanya Allah. So apa yang kita nak pegang? Tetapi beberapa kali dah sebelum ni Ustazah sebut nama tokoh-tokoh barat, kali ni kita nak sebut nama tokoh-tokoh India. Tak salah kalau kita ambil satu perkara yang boleh membungakan, membuahkan semangat di hati kita. Pertama, muslimin muslimat dirahmati Allah, Mahatma Gandhi, pemimpin India yang paling masyhur setelah Buddha, hampir sahaja menjadi gila seandainya ia tidak mendapatkan ilham yang ia temukan dalam solat. Jangan marah, jangan marah. Okay, sebab tu belajar ni sangat penting. Apa solat? Solat itu adalah doa. Sebab itu di sana ada orang yang faham tak payah solat dah, yang penting kita berdoa. Okey, Islam tak menafikan solat adalah doa. Okey, tetapi solat tu sebenarnya apa? Bermula daripada takbiratul ihram sampai kepada memberi salam. Itulah solat. So Ustazah, saya tak nak solat. Solat tu kan doa. Saya berdoa cukuplah, tak payah solat. Ada, tapi dalam Hindu. Faham muslimin muslimat? Islam tak mengajar macam tu. Jadi, kalau kita nak kata, saya tak payah solat, yang penting hati saya baik. Saya tak payah solat, yang penting saya banyak berdoa. Itu bukan Islam. Islam mesti bersolat 5 waktu sehari semalam. Masya Allah, Zian AB makin tak boleh tinggalkan La Tahzan. Okey, Masya Allah, bagaimana? Kenapa Ustazah awalkan tadi saya risau nak baca perenggan pertama ni? Takut orang salah faham. Ingat, dalam Islam solat tetap solat. Apa itu solat? Daripada takbiratul ihram sampai kepada memberi salam. Maksud kena ada perbuatan solat itu. Tetapi di sana tak sedikit orang yang berpandangan, lah solat ni kan doa, kenapa nak susah-susah? Tak payahlah solat. Nak kena wuduk, nak kena cari adab kiblat, nak kena lengkap menutup aurat, sambil bawa kereta doa je lah. Kesian. Okay, kalau anda mendengar ada orang yang mengikut-ngikutan, itu namanya taklid buta. Betul juga Ustazah, ustaz tu cakap. Bukan ustaz lah namanya kalau dah macam tu. Okay, kita dah sampai satu level, makam yang tertinggi. Kita tak payah solat dah. Kita doa saja. Na'udzubillah. Anda jangan record, cut pula video ni jadi pendek-pendek pula. Rancangan ini 1 jam. Okay, saya nak baca ni takut ada yang salah faham. Bagaimana aku dapat mengetahui hal ini? Sebab Gandhi sendiri mengatakan, seandainya aku tidak solat, yakni doa pada dia, pasti aku telah menjadi orang gila sejak dahulu. Okey, faham, solat tu adalah doa. Di dalam solat itu ada doa. Doa yang paling besar adalah solat. Tetapi Hindu, Buddha tidak bersolat sepertinya agama Islam. Inna din indallahil Islam. Agama yang paling benar adalah agama Islam. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Sebab itu kita jangan bergaduh. Kalau kita pergi ke kota Mekah, alhamdulillah, berita gembira lagi dalam Rabiul Awal ini, Mekah Madinah sudah merapatkan saf. Dan anda terus-terusan berdoa, berbanding kecam-kecaman, hina-menghina, bercakap benda yang bukan pakar. Sahabat-sahabat, jangan kita komen benda yang kita sendiri tak tahu hujung pangkal. Kita menempelak itu, ini, mana ustaz-ustaz ni dah diyahudikan, dah didajjalkan.
InsyaAllah hari ini satu persidangan muzakarah akan dibuat. Untuk apa? Untuk Malaysia pula meniru, menjangkit rapat soft daripada Mekah Madinah dipindahkan ke Malaysia. Takbir. Amin. Allahu Akbar. Kenapa muslimin muslimat? Sebab doa kita semua, tidak ada ustaz-ustazah yang seronok dengan jarak-jarak dalam solat jemaah. Tak ada yang seronok. Tapi kenapa saat ini diam? Adakah diamnya kita sebagai ulama' su' yang disebutkan tu? Ustazah bukan ulama' sahabat-sahabat. Tapi ustazah baca komen-komen anda tu dengan air mata. Mudahnya orang bercakap-cakap macam ni. Kan ulama' su' ni akhir zaman tak reti nak cakap dengan pemimpin, suruh rapatkan soft. Ya Rabb, sahabat-sahabat muslimin muslimat, kerana anda hanya belajar bagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbai'ah, menyalami tangan para sahabat, tetapi anda tidak pernah melihat sunnahnya Nabi saat ketika dilanda wabak. Masya Allah, kenapa disuruh menjauh? Kita tak nak duduk dalam pandemik hatta endemik ini berlama-lamaan. Kita rindu untuk merapatkan soft, kita rindu untuk saling berziarah. Sekarang ni dah ada peluang untuk berziarah, tetapi masih lagi kita bertangguh, kita masih lagi beralasan, kita masih lagi takutkan makhluk itu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita disuruh jaga diri kita, supaya mudah-mudahan ya Allah Engkau menjaga kita yang sesungguhnya. Kita tak nak terkeliru banyak perkara kerana ramai sangat orang yang pandai bercakap, yang terlebih pandai bercakap, yang tak pandai pun nak bercakap. Minta maaf sebut. Jadi kita nak perkara ni pindah ke sini, muslimin muslimat dirahmati Allah. Di Mekah Madinah, tak terkejut kita yang biasa menunaikan umrah, lepas solat dia bangkit tanpa doa. Anda hanya bercakap, ustazah kenapa mereka tu tak berdoa? Pernah tak anda sembang dengan mereka? Kita tanya mereka, tak apa, tak pandai cakap Arab, tak pandai cakap cakap apa dah, Pakistan cakap apa, cakap Turki tak pandai, tak apa. Tapi kita guna bahasa isyarat. Kenapa tak doa lepas solat? Macam tu kan, kenapa? Cuba sembang dengan mereka. Mereka akan jawab, kenapa nak doa lagi? Bukankah solat tu adalah doa? Jadi sahabat-sahabat, okey, itu cara dia faham. Tak gaduh dah kita. Kita betul faham solat tu sendiri adalah doa. Tetapi betapa Masya Allah, kalau kata Imam Syafi'i, orang yang tidak berdoa tu adalah orang yang sombong dengan Tuhannya. Bahkan menjadikan setiap helaan nafas kita ni ada doa. Ustazah pernah bersiaran di Allahumma salli ala Muhammad, Radio IKIM. Satu tajuk tu Ustazah bagi dalam satu slot, bernafas dengan doa. Tajuknya bernafas dengan doa. Masa tu DJ Yati Paradi kata apa? Ustazah, nak tajuk ni deep lah Ustazah, bernafas dengan doa. Maksud, manusia tak hidup kalau tak bernafas. Habis nyawa, nafas, tak bernafas, mati. Manusia, sahabat-sahabat, Ustazah nak tekan dalam program ilmu yang tak sampai 1 jam ketika itu, Ustazah nak tekan apa pun yang kita buat ada doa. Maksud doa ni kita ada niat-niat baik. So sahabat-sahabat, bila kita fokus dengan niat baik, kita berdoa. Orang berdoa takkan, ya Allah campakkan aku ke dalam neraka. Tak ada. Ya Allah, anak aku tengah pergi pergi sekolah ni, bagilah dia aksiden naik bas sekolah tengah jalan. Tak ada orang berdoa dalam jahat. Orang berdoa minta yang baik-baik. Maka kita tengah masak, kita tengah meeting, kita tengah buat apa sahaja, bekerja suri rumah, bernafas dengan doa. Sebab tu hati kita sentiasa hidup. Nampak orang, kita tak takutlah nak berhenti. Aku ni dah lah perempuan seorang-seorang, kalau suami ada, mesti aku berhenti dah minta pakcik tu naik kereta aku. Ni kalau aku nak tolong pakcik tu lelaki, aku seorang pula bawa kereta ni. Tapi ada doa, mudahkanlah urusan dia ya Allah. Entah bapak siapalah agak ni, kalau dia ada anak, bukakanlah pintu hati anak dia ya Allah, untuk mencari bapak dia tengah buat apa sekarang ni. Kesiannya dah macam orang gila duduk tepi jalan. Tu saudara aku juga tu ya Allah. Ada doa. Orang tu tahu tak kita berdoa untuk dia? Tak tahu. Tapi Allah tahu. Itulah kasih sayang sesama Islam. Ustazah nampak nama Nurdini Nurdin, Junmat Isa, Mahidah Sidin, Ayah Gaus, Nur Hasani Ahmad, Aziah Azlan, Noni Baba. Allahu Akbar. Noni Baba. Nama anda keluar, Ustazah teringat jiran Ustazah, sahabat Latahzan, sahabat Demi Ummah Kerana Allah, sahabat Fik Wanita yang selalu live dengan Ustazah. Itulah Cikgu Noni Nur. Nama FB dia Noni Nur.
sedang kritikal sekarang ni. Ustazah sayang sangat dia kerana Allah. Dia sikit-sikit Ustazah, akak pun sibuk, akak tahu Ustazah lebih sibuk. Ustazah bagi tahu je akak nak tolong apa. Ustazah bagi tahu. Word dia tu dalam WhatsApp Ustazah tak pernah lupa. Dia jiran saya yang sangat baik. Okey, ketika Ustazah nak gerak daripada dengar TV Al-Hijrah ke utara, beliau berwhatsapp-whatsappan, Ustazah akak tengah tunggu ambulan ni, akak pun tak tahu dari mana punca, akak positif COVID, Ustazah tolong doakan. Lepas tu dia dengan Ustazah biasa je melawak-lawak. Hari Jumaat masih akak okey, bernafas segar, Alhamdulillah. Ustazah terus dia doakan. Sabtu masih okey. Saya pecah tanah hari Ahad di Jeneri Kedah, dia masih lagi Ustazah akak niat nak buat kenduri, bukan kenduri lah maksud dia tu, nak buat solat hajat Yasin kat surau. Ustazah boleh tolong bantu. Tak apa kak, walaupun saya masih ada kat Kedah ni, saya masuk je dalam grup AJK surau. Akak nak saya buat macam mana? Okey, Ustazah tolong tempah sikit makanan, akak ada hajat nak sedekah. Okey, oksigen akak drop ni hari ni Ustazah. Kan kita dah lama dengar perkataan oksigen drop. Jujurnya kami ni sahabat dalam fobia sebab benda hari surau kami meninggal COVID. Bulan masa Idul Adha hari tu. So ini jiran yang sangat aktif di surau, jiran kami yang baik. Kita fobia. Jadi saya menagih doa daripada anda semua dalam keberkatan Maulidur Rasul ini. Subhanallah, tolong doakan jiran Ustazah Cikgu Noni untuk disembuhkan oleh Allah, keluar daripada wad kritikal. Walaupun semalam terakhir anak dia bagi tahu, kami dah tak boleh hubungi mama Ustazah. Doktor bagi tahu kuman COVID dah masuk dekat dalam paru-paru. So sekarang dipindahkan ke wad kritikal, sepenuhnya alat bantuan pernafasan. Tolong doakan. Saya sayang jiran saya kerana Allah. Okey, muslimin muslimat dirahmati Allah. Sebab tu semalam Ustazah cakap dengan Ustaz, kita happy, kita bahagia, baru lepas seronok lah banyak beberapa perkara dalam Rabiul Awal ni berlaku. Tapi Allah datangkan supaya kita jadi manusia bukan melampau-lampau dalam happy. Kita bila tahu ada saudara kita sedang berduka, kita seronok macam mana. Muslimin muslimat dirahmati Allah, tolong kawal sikit. Jangan seronok melampau-lampau, jangan bahagia sampai terlupa adanya derita. Sebab deritanya saudara kita adalah derita kita juga. Okey, jadi tolong doakan. Subhanallah. Baik sahabat-sahabat, demikianlah hikmah dari solat. Padahal kita mengetahui bahawa Gandhi bukanlah seorang Muslim, bahkan ia termasuk dalam golongan orang yang sesat. Namun dia berpegang teguh pada satu keyakinan beragama. That's why kemarin punya pelajaran Ustazah kata semua orang hidup konon-kononnya bertuhan, konon-kononnya beragama. Tetapi dalam Islam kita dah baca dalam Quran, agama yang paling benar adalah agama Islam. Noktah. Tidak ada lagi dibaca perenggan pertama, kedua. Bukan kita nak mengagungkan Hindu, bukan kita nak mengagungkan Buddha. Tidak. Kita nak hidup dengan Islam, nak mati dengan Islam. Jangan mati kecuali dalam Islam. Ni Allah pesan dalam Quran, jangan mati kecuali dalam Islam. So sahabat-sahabat muslimin muslimat, ayat Quran hari ni yang kita nak tadabbur, subhanallah sangat indah. Ada banyak beberapa ayat Quran ini yang kita nak fokus. Okey, kejap lagi ni dok fokuslah tafsir surah Al-Ankabut macam tu. Bukannya sibuk Google siapa Mahatma Gandhi pula. Oh Allah, orang suruh belajar lain, dipi lain pula. Kan? Kita tengok keluar dah. Oh Allah, sopan sikit Ustazah hari ni. Hari ni Maulidur Rasul. Hari ni pakai tudung bunga-bunga, mana boleh laser-laser cakap kan, sesopan sikit. Baik, subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Surah Al-Ankabut ayat 65. Cikgu Noni, Zawiyah Wanci, Cikgu Noni jiran saya, terima kasih atas semua doa. Masya Allah, Masya Allah, terima kasih atas semua doa. Anda mendoakan jiran saya, sebenarnya anda sedang mendoakan saya. Saya sayang beliau kerana Allah. Tolong doakan insya-Allah. Baik, surah Al-Ankabut ayat 65. Fa idza rakibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Dalam pada itu apabila mereka naik bahtera lalu menemui sesuatu bahaya di laut, mereka memohon bantuan kepada Allah dengan doa yang tulus ikhlas kepadanya. Ini ajaran Allah nak beritahu apapun yang kita sedang lakukan, hatta berada di atas bahtera, naik kenderaan apa juga. Fa idza rakibu, kan rakibu ini orang yang menunggang ataupun orang yang menaiki satu-satu kenderaan.
maka dia minta da'allaha mukhlishina lahuddin, berdoa berharap kepada Allah dengan doa yang tulus ikhlas. So bila kita berdoa, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, berdoa tolong doa dengan yang ikhlas. Okey, doa ikhlas ni luar biasa. Kita dengan muslimat Melbourne kuliah setiap seminggu sekali malam Jumaat. Malam Jumaat di Melbourne, petang Jumaat di sini. Kitab Kehidupan di Alam Barzakh dan Akhirat, antara satu bab hadis yang kita perasan betul-betul mencengkam jiwa lah sahabat-sahabat kan, tentang satu bab doa orang-orang yang ikhlas sampai kepada si mati. Jadi di sana kan ada ramai orang bertelagah, apa guna kau baca Yasin, buat tahlil, bukan sampai pun kepada si mati. Hadis tu panjang sahabat-sahabat, kami menelaah dalam kitab ni. Siapa saja yang berdoa, asalkan doa itu ikhlas, doa itu pasti sampai. Ini Nabi bagi tahu, sampai kepada si mati, apatah lagi kepada si hidup. Masya Allah, tabarakallah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Baik, ayat 62 surah An-Naml. Amman yujibul mubtarra idza da'ah, atau siapakah yang memperkenankan doa? Siapa kita untuk menyatakan doa saya makbul ustazah sebab saya ada kabel besar lulus rayuan haji saya? Contoh, kabel besar maksa, kalau Allah tak makbulkan, dia tidak akan mendapat. So sahabat, kita sebut doa kena, usaha kena. Usaha ni macam-macam cara, asalkan usaha yang Allah redha padanya. Okey, sahabat-sahabat muslimin muslimat, sakit nak berubat, silakan nak berubat cara apa pun. Kan? Ustazah, boleh tak saya berubat jumpa doktor Hindu? Tak ada masalah. Selagi mana kamu tidak bertemu dengan doktor Hindu tu, pi ikut kat kuil dia, pi sembah Tuhan dia pula, tak ada masalah. Kadang doktor Hindu ni kepakarannya untuk menyembuhkan kita dengan izinnya Allah. Kita disuruh merawat. Tapi kalau di sana jelas ada pilihan, Dr. A pun pakar Muslim, Dr. B pun pakar non-Muslim. Siap dekat kaunter tu ditanya, nak doktor Islam ke nak doktor tidak Islam? Kan sahabat-sahabat, kita tiba-tiba pilih, saya suka yang non-Muslim. Kau dah kenapa? Macam itulah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okay? Pilihan ada kadang-kadang, tapi sengaja kita tidak memilih pilihan yang terbaik di sisi Allah. Baik, Surah apa yang ni? Surah Yunus 22 ayat 22. Wa zannu annahum uhita bihim da'allaha mukhlishina lahuddin. Ni dah baca dah tadi. Dan mereka yakin bahawa mereka dikepung bahaya. Saya tersilap baca tadi ni. Maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya semata-mata. Allah da'allaha mukhlishina lahuddin, berdoa dengan mengikhlaskan dan doa itu tidak akan terhijab. Masya Allah, tabarakallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aku meneliti ucapan dan pendapat para ulama, sejarawan dan sastrawan muslim secara umum, namun tidak pernah aku menemukan ucapan kegelisahan, kecemasan dan gejala penyakit jiwa. Penyebabnya adalah kerana mereka hidup sesuai dengan ajaran agama yang diliputi rasa keamanan dan ketenangan. Dia nak bagi tahu kat kita, kalau berpegang dengan agama, orang tu tidak akan mengalami gejala penyakit jiwa. Masya Allah, tabarakallah, kehidupan mereka jauh daripada permasalahan-permasalahan dan tekanan-tekanan ke arah tertentu. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rujuk lagi surah Muhammad ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu mir rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, amanu, beriman kepada Allah, wa amilus salihat, dan beramal soleh.
serta beriman kepada kitab, wa amanu bima nuzila ala Muhammad, dan beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran yang datang daripada Tuhan mereka. Maka Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Sahabat, cuba bila kita baca Quran, kita nak ambil yang janji Allah tu, maka Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Ya Allah, aku nak ni, Allah hapus segala dosa-dosa kesalahan aku, dan Allah akan memperbaiki. Wa aslaha, Allah bantu untuk kita perbaiki diri. Siapa yang Allah nak bantu untuk Allah hapus kesalahan? Siapa yang Allah bantu untuk menuju ke arah orang yang lebih baik akhlak peribadinya? Itulah sahabat-sahabat dirahmati Allah, manusia yang Allah sebut dalam surah Muhammad ayat 7. Amanu, beriman kepada Allah, amilus solihat, fokus dengan amal soleh. Amanu bima nuzila ala Muhammad, maknanya beriman kepada ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba teliti kata-kata Abu Hazim tatkala mengatakan, antara aku dan para raja itu sama-sama beradab pada satu hari sahaja tentang kelmarin. Mereka tidak dapat merasakan kenikmatannya lagi. Begitu juga aku. Sementara hari esok, baik aku maupun mereka sama-sama tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Sesungguhnya hari inilah kehidupan yang sebenarnya. Maka yang terpenting apa yang akan dilakukan pada hari ini. Anda perasan tak sahabat-sahabat La Tahzan yang istiqamah, khususnya daripada bab yang pertama dulu, okay? Ataupun anda join Ustazah dalam perbahasan kitab La Tahzan, tak kiralah bab yang keberapa pun, anda semakin yakin teguh pendirian Allah, pendirian anda di hati. Tak ada lagi boleh diperkotak-katikkan oleh sesiapa pun. Tak lagi dah hidup macam lalang, ditiup ke kanan, ditiup ke kiri, tidak. Kita sepertinya punya satu akar tunjang yang meresap masuk ke dalam tanah. Sahabat-sahabat, tetap menumbuhkan, biar pokok tu mati di musim kemarau, tapi sebab akarnya ni hebat, lama-kelamaan bila disiram, turun semula hujan, tumbuh renek-renek pokok menghijau semula. Kita pun wow, kagumnya. Hari tu macam dah jadi tunggul mati, sekarang boleh hidup balik. Kata orang tua-tua yang tengok kita kekaguman, inilah hebatnya Allah. Asalkan cantik akar di dalam. Kita nak bina peribadi dalaman kita yang baik, sahabat-sahabat. Hasil daripada La Tahzan, tolong yakin sungguh-sungguh. Ayat ni diceritakan oleh Dr. Aida Al-Qarni. Bersembanglah dia dengan para tokoh, para ulama, para orang-orang hebat. Dia bersembang, dia tak jumpa keputusan lain. Semalam, maksudnya tinggal sejarah. Apa guna kau duduk-duduk hari ini, termenung, bercakap, ngetih berjam-jam, hanya nak bercerita tentang hal semalam yang telah habis menjadi sejarah. Kita takkan boleh putar semula. Beramai kan, kita membuang masa berjam-jam hanya terbahak-bahak ketawa. Reunion contohnya. Kita buat apa sahabat-sahabat? Dari pagi sampai ke malam kita huha-huha gelak ketawa, hanya bercerita perkara yang dah lepas, yang kita seronok dengannya tapi kita tak boleh ulang. Tak salah, tetapi jangan melampau-lampau. Okey, sampai semua kerja, solatnya tak buat, tinggal begitu saja. Dah lupa orang perempuan ketawa berdekah-dekah, tepuk-tepuk meja. Padahal dekat tempat awam ni, hanya kerana berseronok dengan kisah semalam, atau menangis bersama-sama, hanya bercerita kisah sedih semalam. Apa yang engkau dapat? Kau tak dapat apa-apa. So bila kita letak benda ni dalam minda, yes, kita ada jumpa kawan-kawan lama kita, sembang juga, tapi jangan melampau-lampau. Dah 2 jam dah kita sembang benda yang lepas je ni, tak ada makna. Sahabat-sahabat, tak salah untuk mengulang cerita, tapi jangan hari ini tertinggal untuk kita fokus kepada hari ini yang menjadi milik kita. Juga katanya adalah perkara yang sebenarnya sahabat-sahabat merugikan diri. Sementara hari esok,
baik aku mahu sementara hari esok, baik aku mahupun mereka sama-sama tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Kita duduk sahabat-sahabat hanya fokus cerita esok. Contohlah, Ustazah kan biasa buat program sahabat-sahabat dirahmati Allah. Besok yang kita takut tu rupa-rupanya hanya semata-mata nak sambut VIP. Kapet merah lupa nak bentang ni, kita sanggup habis duit pergi sana sini semata-mata nak bentang kapet merah. Nak buat persiapan yang gah untuk esok. Allahu Rabbi sahabat-sahabat, kita akan jadi manusia yang sangat kecewa bila esok tu datang, orang yang kita nanti-nanti tu, rupa-rupanya kita bentang kapet merah, dia pilih lalu kot pintu belakang. Dia pilih lalu tak kapet merah, dia pilih kapet hijau. Sekian dimaklumkan. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Jadi kita nak sebutkan macam mana? Kan? Aku penat bayar duit mahal semalam. Sampai pukul 1 pagi aku tak tidur, duk cari kapet merah. Hang tak lalu pula atas tu. Sebab apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Zanisha ada problem lain Cuba keluar, masuk balik insya-Allah. Okey? Jadi muslimat dirahmati Allah, kita duk sibuk tentang esok sampai hari ni semua kerja tak settle. Tinggal anak-anak kita, tinggal segala. Kadang-kadang bila Ustazah fikirkan, ketakutan jenis apakah ini? Takut Ustazah program besok tak menepati cita rasa mereka, tak mematuhi SOP, tak ada kriteria seperti yang dikehendakinya. Cuba fokus ketika kau nak buat apa-apa program, moga Allah redha. Semalam pertama kali saya bawa pack makanan, tak boleh makan lagi kan kat surau masjid. Ustazah niat nak buatkan bacaan Yasin dan solat hajat untuk jiran Ustazah tu, sahabat-sahabat order makan. Order makan nak jemaah bawa balik lah. Kan? Hati ni debah sebab Ustazah, ya Allah, tak tahu nak cakap macam mana dah dengan jiran-jiran Ustazah ni. Sebab sejak Ustazah sibuk dengan kuliah online ber-PKP, Ustazah tak mampu dah untuk join mereka. Sahabat, rasa malu dengan Allah, tapi moga Allah redha. Okey, sebab kuliah apa semua Ustazah pergi ke masjid surau, tapi untuk bab solat berjemaah, Ustazah tinggalkan subuh di surau Ustazah semata-mata untuk memenuhilah tahzan yang semakin ramai orang tunggu untuk mendengar. Masya Allah Tuhan, suami pun cakap kan, orang perempuan, awak bukan tak ada kerja di rumah, bahkan kerja dakwah untuk ummah. Kan, solat sungguh-sungguh khusyuk di rumah, izinkan abang pergi. Bahkan kalau suami tak bangun lagi, kita kejut, kita siapkan baju dia nak pergi surau masjid, insya-Allah kita dapat pahala yang sama dia berjemaah di masjid surau. Asal kita beri galakan, kita ajak, kita doakan lelaki-lelaki dalam rumah kita nak jatuh cinta jiwanya ke masjid tiap waktu solat jemaah berada di masjid surau. Ini pahala mengalir kepada sang isteri. Tapi kalau memang guling-guling siap boleh baca WhatsApp lepas solat subuh, doa pun malas, baiklah ikut ke surau kalau diajak oleh suami. Sahabat-sahabat, itu subuh Ustazah tertinggal. Malam tadi sesusah payahnya Ustazah nak cuba adjust program Ustazah untuk pergi ke surau. Tapi Ustazah hanya cakap dengan Ustaz, abang lead lah program kat surau, saya buat solat hajat, nak baca Yasin ke apa benda yang sama, insya-Allah saya buat di rumah. Sebab sambil-sambil Ustazah terlibat dengan program maulid lepas maghrib dan sambung lepas isyak dengan sekolah di Terengganu. Masya Allah, macam mana Ustazah nak duduk dekat masjid surau? Sahabat-sahabat, lagi bahkan rupanya hati ni makin meratap, aku tak boleh bersama-sama dengan mereka, ya Allah. Tapi ni hari ni berapa banyak orang yang mendoakan jiran kesayangan Ustazah tu. Masya Allah, tabarakallah. Maksudnya dalam hidup, kalau kita tak boleh buat satu benda baik, kita pergi cari berbaik-baik punya beberapa perkara baik. Faham Jangan tak boleh buat satu perkara baik, kita gantikan dengan perkara jahat. Jom kita buat perkara baik. Kalau tak boleh baik A, kita buat baik B to Z yang kita boleh. Sahabat-sahabat, jangan kita tak boleh buat A, kita buat jahat B, buat jahat C, buat jahat D. Faham muslimin-muslimat dirahmati Allah. Hanya fokus, hari ini aku nak jadi orang baik. Yang semalam tu ingat sikit-sikit sudahlah, supaya kita tak hilang ingatan. Okay, hari ini just do the best, buat yang terbaik. Besok merancang sambil kita buat kerja hari ini. Oh, besok ada plan apa ya? Okay, teruskan kerja hari ini. Tapi besok belum tentu aku hidup. Besok belum tentu boleh tertunai seperti yang aku rancang. Tapi sahabat-sahabat, hari ini milik kita, dalam genggaman kita. Hari ini kita tengah sedih,
Jangan sedih melampau, bangkit cepat. Hari ini kita tengah merajuk dengan suami, jangan lama-lama, kan awak yang sakit. Kan, Allah macam mana ni? Bateri kereta kong pula. Nak panggil suami tengah merajuk ni, tak berhenti ni nak tukar bateri ni. Last hantar WhatsApp. Awak ada kat mana? Kan, datang, tolong tukar kereta, bateri kereta. Kan, dah hilang dah cakap sweet-sweet tu. Kan sebab tengah merajuk, suami pun kata, buat sendiri. Awak kan tengah merajuk, mana boleh panggil saya untuk tukar bateri, tukar sendiri. Padan muka hang. Kan, sendiri. Suami isteri saling melengkapi. Suami isteri saling memerlukan. Sahabat-sahabat, Nabi ajar elok dah kita ni. Kan, jangan sampai ada putus silaturahim. Putus silaturahim dengan adik-beradik hanya berebutkan sekangkang kera. Kalau sekangkang gajah tak apa juga punya tanah, sekangkang kera punya tanah digaduhkan. Tengah sedih-sedih, suami meninggal, nangis lap air mata. Lepas tu rindunya dengan Kak Long. Dulu kalau ada problem mesti Kak Long yang belai jiwaku. Kan, dah tegurlah Kak Long. Masalahnya Kak Long tu brutal Ustazah. Kalau kita dah gaduh dengan dia, dia takkan lembut hati. Hang kata, pi tegok Kak Long lah ni. Telefon, Kak Long, saya minta maaf atas segala salah silap saya. Kan, kalau fikir balik, kita duk gaduh sekangkang kera je. Kan, kalau sekangkang gajah tak apa juga Kak Long. Kak Long, saya tengah susah. Saya perlukan Kak Long. Kak Long selalu nasihat yang baik-baik kat saya. Hentikan segala permusuhan. Hentikan segala putus silaturahim. Hentikan segala perkara yang jahat, dengki, dendam di hati. Anda pasti akan bahagia. Walaupun anda tidak kaya raya, walaupun anda tidak jelita wajah, anda pasti kaya raya walaupun anda tidak bertahta. Apa kaya raya tu? Kaya jiwa. Anda rasa semangat untuk hidup sebab tak ada permusuhan, tak ada benci dengki dekat orang. Sahabat-sahabat, hidup anda hari ini hanya aku nak buat baik. Siapa pun yang didatangkan depan mata aku nak jadi orang baik, aku nak buat baik. Masya Allah sahabat, inilah yang diajar oleh kitab Latahzan kepada kita. Kenapa yang sibuk sangat termenung hal yang lepas? Kenapa sibuk sangat gabra, gelisah, takut untuk perkara besok? Hari ini kan kita hidup, just do the best untuk hari ini. Faham cakap orang putih pagi-pagi anniversary ni. Dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum barakatahu wa nasrahu wa nurahu wa hidayatahu. Allah, indah doa ni. Sahabat, jom Ustazah hadiahkan doa ni untuk anda, sama-sama kita amal. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu kebaikan pada hari ini. Khaira hadzal yaum, kemudahan dalam mencari rezeki yang halal dan baik. Subhanallah, pertolongan, taufiqmu dan ketetapan hati untuk mengikuti petunjukmu. Masya Allah, tabarakallah. Sabit bin Zuhair yang bergelar Ta'abatu Syarran berkata, seorang tidak akan gagal selagi dia serius berusaha. Takbir. Hari ni asyik nak takbir je, kenapa? Seseorang tidak akan gagal selagi dia serius berusaha. Yes sahabat, tugas kita usaha. Jangan berhenti dari usaha. Jangan putus asa daripada setiap apa yang kita usaha. Jangan sibuk memikirkan hasil. Sibuklah mengatakan, aku berusaha, Allah sedang pandang aku. Aku berusaha, Allah muliakan aku. Aku berusaha, pasti ada rezeki untuk aku. Ini jaminan Allah. Hasil, ketentuan Allah, bukan ketentuan kita. Fokus dengan usaha kita, bukan fokus dengan hasil. Kita akan stres. Dah usaha, dah pagi, petang, siang, malam, tak dapat pun rumah banglo besar macam jiran sebelah tu. Hang sibuk dengan hasil. Hang terus je usaha, satu hari anda akan tersandar. Macam mimpi kan bang? Bilalah, kalau kita fikir balik, macam mana kita boleh buat rumah besar macam ni bang Allah. Orang duk mai kat kita ni, orang tanya, macam mana boleh buat rumah besar? Itu je yang orang tanya kan bang? Orang tak tanya pun jatuh, bangkit kita, duk mendaki, jatuh balik, duk kita jual segala bergadai, habis ikat perut bertahun-tahun. Orang tak mau tanya kan bang? Tapi sebab kita usaha, Allah izinkan dapat. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Segala urusan yang sulit atau yang remeh dapat ditangani dengan baik. Orang berusaha, sulit, remeh, Allah akan datangkan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Orang yang memiliki prinsip,
adalah orang yang tidak hanya menerima perintah, namun dia punya orientasi sendiri. Sahabat, petang semalam, pagi semalam kan Ustazah daripada pukul berapa? 4.40 pagi tu Ustazah sampai. Lepas tu latah azan pukul 7. Ustazah pergi masjid. Kemudian Ustazah live. Kemudian balik Ustazah dah ber-PM dengan Ustaz. Lepas Zuhur kita nak pergi klinik. Sebab Ustaz punya Alhamdulillah berkat doa anda semua kayap tu dah kering sungguh, Tapi kita nak jumpa doktor tu manalah tahu kan. Sebab duk Google, kita duk baca, doktor pun cakap pengalaman Ustazah kayap ni bahaya, ada yang setahun tak baik. Lepas tu Ustaz pula duk sepanjang kat kulim tu, Alhamdulillah yang dah makin kering, syukur. Kita tanya dekat sahabat-sahabat yang berpengalaman, sahabat-sahabat, cepatlah Ustaz punya ni. Tapi dia duk ada rasa sakit dekat lingkaran tu kan. Macam teori kita yang bukan doktor ni, rasa macam benda nak keluar lagi tapi tak boleh keluar kot. You kot power kot. Macam-macam dah petua ubat yang kita ambil. Rupanya kita takut benda macam nak keluar tapi tak keluar. So kita nak confirmation tu, kita jumpa doktor. Doktor tu dekat Jalan Ipoh. Kan? Doktor tu memang doktor dah tua. Rupanya sahabat-sahabat, saya masa kecil-kecil memang mak bapak saya duk bawa jumpa doktor tu. Dekat klinik tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, bertimbun kad klinik daripada bapak saya, lepas tu sambung mak, sambung semua ni keturunan adik-beradik macam family doktor lah. Rupanya nak cerita sweet tak sweetnya sembang dengan mak mentua saya dulu kan, arwah masih ada. Sampai sekarang lah doktor kikik-kikik dengan Ustaz. Ustaz tu dia memang lahir di KL. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia tak lahir di Kedah, dia lahir KL sebab masa tu mak ayah dia kerja di KL. Lepas tu lahir di KL, lepas tu dia dibela oleh tok dia di Kulim, Kedah. Mak ayah dia masih kerja kat KL. Lepas tu mak dia stay kerja kat KL, ayah dia pula kerja di Sabah ke Sarawak gitulah. So dia duduk dekat Kulim, mak dia di KL, ayah dia duduk di Sabah ke Sarawak gitu. Lepas tu sampailah umur dia 6 tahun. 6 tahun ke 10 tahun gitu kan. 10 tahun kot. Tok nak pergi Mekah, nak pergi haji. Tok ni dah tak bagi dah anak ni. Tak bagi dah anak cucu kesayangan tu, tak bagi dah anak dekat mak dekat KL. Lepas tu bertahun-tahun lah sampai ustaz umur 10 tahun dibela oleh tok, ngaji dengan tok, semua dengan tok. Maka dia sayang Ustaz Azwan ni gila-gila. Bila setiap kali setiap minggu balik nak jumpa anak ni, nak bawa balik KL. Hang tu dah lelaki, tak ada. Biar aku yang jaga kat sini. Macam tu kan. Sebab mak, suami dekat tak duduk dengan mak sekali kan. PJJ belaka. So akur je lah sampailah umur 10 tahun. Lepas tu umur 10 tahun tu Tok dapat panggilan haji. Sahabat-sahabat muslimin-muslimat dirahmati Allah, itulah masa peluang besar bagi mak nak bawa anak ni duduk dengan dia. Berebut anak tu tapi harmoni elok lah kan. Barulah ustaz duduk dekat KL ni. So daripada umur ustaz 10 tahun tu kalau demam, sakit, rupa-rupanya pergi jumpa doktor yang sama. Saya pun cakap, bang, Tanta dulu kecil-kecil kita pernah jumpa kan kat klinik tu. Kan sebab mak kata, Zai kecil-kecil dulu pun pergi klinik tu. Mak. Mak pun duk bawa Azwan kat situ. Kan? Mak Tanta kita pernah jumpa mak dulu. Itulah mak duk rasa macam pernah jumpa lah dulu. Pasal apa jodoh pula, tak faham pasal apa jodoh dengan orang KL. Macam itulah muslimin-muslimat. Jadi semalam kami jumpa doktor tu. Doktor India. India ke? Tapi dia Kristian lah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi ya Allah lembut, sangat baik dan dia dah sangat tua dah. Semalam kami sembang. Apa dia cakap muslimin-muslimat dirahmati Allah kan? Masya Allah. Sebab tu saya suka sembang doktor ke apa. Dah macam bapa angkat lah sebenarnya doktor tu kan. Dia pun tahu kami buat kerja umrah, ustaz-ustazah. Dia tahu. Allah, semoga Allah beri hidayah kepada dia. Jadi kita nak ceritanya, dia kata manusia ni, muslimin-muslimat dirahmati Allah, sebab dia kan doktor. Ustaz siap cakap tau. Ustaz kata, doktor, ada orang cakap saya kena kayap sebab kesan vaksin. Dia cakap. Sebab kawan ustaz cakap, entah tahu tak, dia kata kan, ada orang kata kesan vaksin ni adalah kayap. Dia mandai je muslimat. Lepas tu ustazah pula nak jumpa doktor sebab lately macam ustazah ada rasa sakit dekat tulang dada. Bukan bernafas sakit, bukan semput ke apa, rasa macam something. Bila kita macam angkat benda berat sikit, terasa. Kita tak naklah biasa jumpa dengan doktor. Doktor bagi ubat lah, alhamdulillah, moga serasi kan. So kita balik daripada ni, lepas Zuhur tu kalau nak pergi,
akhirnya dah. Pertama kali rasanya dalam hidup dah beberapa tahun ni, saya lelap lepas Zuhur tu sampai kepada menjelang asar. Ustaz kata abang saja je tak kejut. Abang saja je tak kejut. Kesian tengok. Sebab pagi tu saya nak lelap sekejap je bang, kejap lagi kita pergi klinik. Rupanya pukul 4 saya baru bangkit. Tidur tu macam tidur malam. Oh, sebab kita streskan diri kita daripada malam tu kan sahabat. Sebab memang tak ada kelas petang semalam. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Lepas tu sambung pergi klinik. Tengok Allah nak mudahkan. Selalunya klinik tu memang ramai orang. Pergi naik motor merempit. Lepas asar pergi, tak ada orang kat klinik. Tu yang boleh sembang-sembang dengan doktor macam-macam. Kan doktor kata, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Ustazah setuju, tapi anda jangan cakap kat orang tau. Doktor kata memanglah kena ambil ikhtiar, cucuk vaksin apa semua ni, tapi tak sepatutnya lah kan. Tak sepatutnya dia kata kita push orang macam sampai tak boleh pergi overseas, sampai tak boleh, ni hak peribadi. Sebab itulah sahabat-sahabat dirahmati Allah, di sana ada kelompok-kelompok yang menyatakan, dia kata manusia ni jangan diasak, jangan didesak, jangan dipaksa. Dia akan melenting, dia akan melawan. Okey, cuba mendekati manusia ni dengan lahirkan cinta. Bila bercakap dengan orang, bila nak buat kerja-kerja, nak mengajak orang, datangkan orang tu suka pada kita dulu. So mesti educate manusia ni untuk apa? Penuh dengan ilmu di mindanya. Okey, Ustazah Zai dengan ceramah asar semalam, balik Ustazah tambah ceramah tu. Bang, betul lah dalam Quran cakap gini-gini. Bang, betul lah Nabi SAW bagi tahu macam ni. Kan kita tak boleh paksa orang. Kita bagi tahu, tengok cara Nabi berdakwah. Sahabat-sahabat, dia just tunjuk akhlak yang baik. Dia tunjukkan contoh. Betul lah, la ikraha fid din. Tak ada paksaan dalam agama bagi siapa? Bagi orang yang belum Islam. Tapi wahai orang Islam, anda kena paksa diri anda untuk bersolat, untuk menutup aurat sempurna. Sebab anda telah bersetuju untuk menjadi orang Islam itu. Faham maksud? Selagi mana anda belum Islam, Allah sebut tak ada paksaan. Anda berjiran dengan Cina, anda yang gila kalau anda ajak dia pergi masjid sekali. Chong, jom kita pergi solat jemaah. Pahal dia ni, sengit ke apa kan? Kita nak ajak orang dalam rumah kita tu untuk ke masjid, untuk ke surau, untuk buat perkara-perkara baik. Tetapi dengan acong kumari kat sebelah tu, sahabat-sahabat, kita still buat benda yang baik. Contoh, balik pasar malam, kiri kanan bawa. Kumari kata, baru balik ke? Baru balik Aci. Kan, Aci baru balik. Pak, betul nampak? Oh, besar buah apple tu kan? Tak ada adab. Sedap ni, rapuh ni kalau makan ni. Bagilah ke Aci tu seketui. Pasal apa yang kedekut sangat? Tak payah Ustazah kap yang ahli neraka tu tak payah bagi. Nabi tak macam tu. Sahabat tengah sembelih kambing, Nabi tanya, Yahudi sebelahmu tu mu dah bagi belum? Mu sembelih tadi depan dia kan? Pasal apa mu tak bagi? Isteri sahabat marah. Pasal apa nak kena bagi kat Yahudi tu? Dia bukan Islam pun. Tapi Nabi kata sebab dia nampak apa yang kamu buat tadi, maka tunjukkan contoh. Kita baik dengan dia, dia akan baik dengan kita. So semua dengan siapa-siapa kita baik dengan orang, kita cakap yang baik-baik, insya-Allah nanti akan datang yang baik-baik. Subhanallah, ajaran Islam ni sangat bagus. Okey, muslimin muslimat dirahmati Allah. Segala urusan yang sulit atau yang remeh dapat ditangani dengan baik. Itu yang Ustazah nak cakap tu. Kona punya panjang. Nak cerita di klinik semalam terkejut. Selalunya orang queue sampai luar. PKP ni kami 3 kali nak jumpa doktor kesayangan kami tu. Tapi naik motor tengok depan orang queue sampai luar, patah balik lah. Sebab saya setiap tahun memang buat medical check up dengan dia. So tahun lepas ni tak buat lah. Sebab stres. Tak boleh nak berdiri lama nak tunggu. Semalam, tiba-tiba tak ada orang langsung. Sembang panjang lah dengan doktor. Masya Allah, tabarakallah. Orang yang memiliki prinsip adalah orang yang tidak hanya menerima perintah, namun dia punya orientasi sendiri. Jangan sahabat-sahabat dia kata, sorry lah, dia kata bukan tak bagus apa yang kerajaan dah buat ni. Tapi orang yang dah biasa kerja 20 tahun, 30 tahun benda yang sama, dia tak boleh nak berpindah daripada pekerjaannya tu. Maknanya dia tak buat something yang baru. Dia cakap lah pada kami, macam you all ni bagus, dia kata. Sebab you all berusaha sendiri, mengusahakan sesuatu. Kan bagus ni. Kita jangan ikut je buat benda sama je hari-hari. Itu maksud kena berorientasi. Kena berusaha sendiri. Okey, sahabat-sahabat, kalau kita buat benda yang sama je setiap hari, sama tu maksudnya dari segi pekerjaan lah. Jangan hampa kata, sebab tu Ustazah, saya tak nak buat benda yang sama hari-hari. Syek-syek pagi solat subuh,
Tengah hari solat Zuhur, petang solat Asar, sama je. Saya dengar cakap, Ustazah, saya takkan buat benda yang sama je. Besok saya buat Zuhur sahaja, Asar tak payah buat. Kau dah kenapa? Kan suka nak kona-kona, orang duk cakap lain, dia faham lain. Dan memiliki misi yang jelas. Itulah orang pilihan yang hidup bukan sebagai orang yang kecundang. Meski kesempatan telah tertutup baginya, semangat di dalam dada akan tetap terus berkobar. Dah macam sejarah Malaysia kan? Kita habiskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah An-Nisa ayat 7, ya ayyuhallazina amanu khudhu hidrakum, wahai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu. Kalau orang kafir ada cara berusaha, kita orang Islam ada cara berusaha. Yang penting halalan tayyibah. Al-Kahfi 19, wal yatalattaf wa la yush'iranna bikum ahada. Kalimah wal yatalattaf, kalau Quran lama dulu tu tulisannya merah kan, macam-macam lah kan. Kita dengar dulu-dulu kecil-kecil, itu darahnya para syuhada, yang terpancul dekat Quran. Kita pun ikut je masa tu. Quran ni diprint ke zaman syuhada meninggal dunia dulu, sahabat-sahabat Allah, kita ikut je sebenarnya. Dan hendaknya dia bersikap wal yatalattaf, lemah lembut. Dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang. Masya Allah. Jom sahabat-sahabat kan, walau tegas macam mana kita dengan anak-anak, ibu kata waktu macam ni tak boleh buka TV azan maghrib tu kan, tegas dengan anak. Tapi sahabat-sahabat, jangan tinggalkan jiwa lemah lembut. Okay? Dan dilarang wala yushiranna bikum ahada. Janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. Kita rasa nak cerita pada semua orang, sahabat-sahabat dirahmati Allah, perkara yang akhirnya fitnah tu datang kepada kita asbab mulut kita sendiri. Na'udzubillah. Laju kita baca syair. Meski hari silih berganti dengan segala kesulitan dan kemudahan yang ada di dalamnya, namun masih saja ada kesulitan hidup yang keras dan sulit untuk ditaklukkan, hingga hidup terasa hina dan tidak menjadi indah dibuatnya. Namun tetap saja kami jalani segalanya dengan jiwa yang tenang. Kami mampu menanggung kehidupan berat yang sulit dipikulkan. Nasib baik kami masih memiliki jiwa yang mampu bersabar. Okay? Akan menang orang yang sabar hingga tujuan hidup dapat diwujudkan. Makna orang yang sabar lambat laun pasti akan dapat capai target dia. Meski ramai orang yang tidak berdaya menghadapinya. Ramai orang tak boleh sabar. Tapi jom kita memilih untuk sabar. Target kita adalah akhirat. So kenapa nak sedih sangat kalau tak dapat kat dunia? Pasti kemenangan yang paling utama adalah kemenangan di akhirat. Berhimpun di dalam syurganya Allah. Amin. Surah Ali Imran 147 hingga 148. Mari baca sama-sama pagi-pagi. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. صدق الله العظيم. Ingat panjang lagi. Tiada doa mereka selain ucapan, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami. Allah tak suka orang yang berlebih-lebihan. Sahabat-sahabat, orang yang melampau-lampau. Dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Allah lalu memberikan kepada mereka balasan di dunia dan sebaik pahala di akhirat. Masya Allah, tabarakallah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Bab yang ke-100 ini meyakinkan, memberitahu kepada kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jangan bersedih
kerana Allah mengabulkan permohonan seorang musyrik, apatah lagi seorang Muslim yang bertauhid. Anda jangan silap faham, mengabulkan permohonan orang musyrik tu maksudnya apa? Mereka hidup, betul lah sebab mereka bekerja, tapi siapa bagi rezeki pada mereka? Ini sifat Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah. Hang hidup menumpang di atas bumi yang aku ciptakan. Walaupun hang tak menyembah aku tetap memberikan kehidupan kepada hang kerana hang aku yang hidupkan. Kerana aku yang berhak untuk mematikan hang. Tetapi siapakah yang disayang oleh Allah dengan sifatnya Ar-Rahim? Itulah orang yang betul-betul Muslim, menyerah seluruh kehidupan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Bonda Rosnah Saleh. Sahabat-sahabat, hari ini sepatutnya saya nak share dengan anda, tapi saya busy sangat-sangat lah Bonda Rosnah Saleh. Saya ingat saya nak tangguh Bonda punya syair. Masya Allah, mencipta syair yang begitu hebat, yang saya rasa malu dengan Allah, yang saya segan nak tunjuk kepada anda. Tapi hati saya menyatakan, kerana sayangnya saya, alamak dah pergi ke sana pula belon I love you tu. Sayangnya saya kepada anda, saya nak kongsikan syair yang dituliskan oleh Bonda Rosnah Saleh. Subhanallah, seorang cikgu pencen menulis syair. Allahu Akbar, nanti saya kongsikan dengan anda syair yang sangat mengejutkan. Masya Allah, tabarakallah. Dan anak murid yang membacakan syair itu Masya Allah menjadi juara dalam pertandingan syair apa Bonda Rosnah Saleh. Masya Allah, kan saya malu. Kan hebatnya anda dalam menekuni ilmu sampai boleh menjiwai begitu sekali. Okay? Jadi tahniah sahabat-sahabat Latahzan yang ke-100, insya-Allah. Okay, Ustazah sayang anda kerana Allah. Jom kita istiqamah. Selagi kita belum dikumpulkan di dalam jannah, kita harus tinggikan mujahadah. Ma makna mujahadah? Jihad lawan hawa nafsu. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.